السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, siapa yang tak ada kitab tu masih ada kitab di ujung. Siapa yang hafal bergantung pada hafalannya. Hadis kali ini ialah hadis yang telah kita baca di dalam kitab ataupun dalam sifatul azan. Hadis tentang azan dahulu dah lama. Jika kita masih ingat, bagi sesiapa yang mengikuti kuliah ini, dia akan ingat tentang hadis Malik Ibnul Huwairith ini, di mana dia menceritakan tentang hadis ini. Hadis, antara kandungan hadis lepas itu ialah kalimat yang dimasukkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam ataupun yang dipetik oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bagi kali ini. Yakni dia petik tidak keseluruhan, tapi ia ada sebahagian daripada hadis yang Malik Ibn Huwairith ini yang telah kita baca dulu, dan saya nak sebagai satu ulang kaji, jadi saya sebut sambil lalu ataupun sekali lalu tentang hadis ini. Hadis ni jika kita lihat, Al-Hafiz Ibn Hajar sebut an Malik Ibn Huwairith radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, rawahul Bukhari. Daripada Malik bin Al-Huwairith katanya radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu, yakni kamu semua hendaklah salat. Ini adalah merupakan fi'il amr, fi'il perintah, arahan Nabi. Sallu, kamu semua hendaklah salat. Kama, seperti mana, ra'aitumuni, kamu melihat aku, usalli, sedang salat, atau dalam konteks ni kamu lihat aku salat. Ini adalah merupakan potongan daripada hadis Malik bin Huwairith apabila beliau menceritakan peristiwa beliau datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami ini adalah budak-budak muda yang umur hampir sebaya. Dia datang dengan kawan-kawan dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna 'indahu 20 lailatan. Kami duduk di sisi Nabi, yakni kami pergi jumpa Nabi itu, kami duduk di Madinah masa jumpa Nabi itu 20 hari. 20 hari. Fa dhanna anna ishtaqna ahlana. Dah lepas 20 hari Nabi tengok kami, budak-budak muda ni, Nabi sangka kami ini merindui keluarga kami. Ini kata dia. Kami teringat kat keluarga kami. Wa yas'aluna amman tarakna fi ahlina. Kemudian Nabi tanya, kamu siapa dia yang tinggal dengan keluarga kamu? Kamu datang sini dah 20 hari.
Nabi tak. Fa akhbarna, kami pun bagi tahu. Fa akhbarna, kami bagi tahu kami ada orang tinggal sana. Semua orang cerita tentang family dia. Wa kana rafiqan rahima. Kata Malik, Nabi Muhammad tu sangat lunak dan sangat kesian, pengasih. Jadi dia tanya ni budak-budak muda ni, kamu datang banyak hari tak teringat keluarga kamu ke? Kamu tinggal, siapa tinggal dengan keluarga kamu? Dia kata wa kana rafiqan rahima. Satu orang yang santun, lembut sifatnya, dan satu orang yang sangat santun, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi kata irji'u ila ahlikum. Nabi kata kamu balik kepada keluarga kamu. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajar mereka dan suruh mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan kamu salatlah, yakni dengan mereka itu seperti mana kamu lihat aku salat. Dah kamu 20 hari dah sini ni, duk solat belakangku, dah tengok macam mana aku solat. Kamu balik, kamu pulang kepada keluarga kamu, kepada kaum kamu, kamu ajar mereka solat, kamu suruh mereka solat, kamu solat dengan mereka macam mana kamu tengok aku solat. Itu arahan Nabi SAW kepada mereka. Dan hadis ni merupakan hadis yang besar, dipetik oleh para ulama supaya kita senantiasa apabila mengajar orang solat, ikut macam mana Nabi solat. Bukan solat mengikut version diri kita, ataupun version tok guru kita, version cikgu kita, tapi hendaklah versi yang mana Nabi tu solat. Kalaulah Malik Ibnul Huwairith, dia melihat Nabi SAW solat, dia datang, dia dengan kawan-kawan dia 20 hari duduk tengok Nabi solat, belajar solat daripada Nabi SAW. Kita tak ada Nabi yang boleh kita lihat secara fizikal di hadapan mata kita untuk kita melihat bagaimana Nabi solat. Tetapi kita mempunyai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempelajari bagaimana sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia tak mau kita dekat dengan hadis. Dia kata bukan level kamu ni semua ni baca hadis ni. Dengar hak ustaz kata sudah. Dia kata apa salahnya? Dia bacalah hadis Nabi buat macam mana, kemudian dia urai, kita nak dengar. Dia kata tak payah, kamu tengok macam mana saya buat ni, macam itulah. Ini adalah golongan manusia yang pertama, mungkin dia tak tahu hadis tentang salat. Kedua, dia ego, dia nak tengok, nak suruh orang ikut dia nak pisahkan orang daripada cara Nabi. Barangkali dia takut kalau orang baca hadis Nabi berbeza dengan solat yang dia buat, lalu orang kata pasal apa ustaz buat macam ni, dalam hadis kata macam ni. Jadi dia tak berani baca, dia tak mau baca. Yang ketiga, mungkin disebabkan dia nak buat versi-versi tambahan dia sendiri. Jadi dia akan kata kamu solatlah seperti mana ustaz solat, sedangkan Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu salat seperti mana kamu lihat aku salat. Bukan kita salahkan ustaz. Kalau ustaz tu tunjukkan cara salat yang betul, tak apalah. Kerana apa? Kerana penting kita menegaskan hadis-hadis yang seperti ini supaya sentiasa di dalam gambaran kita merindui nak dengar hadis Nabi tu macam mana. Bila kita baca hadis-hadis tentang sifat salat, kita mendengar Nabi sendiri bagi tahu rupanya baginda buat begini, baginda rukuk begini, baginda sujud begini, baginda baca begini.
Kemudian tak apalah kalau ada bahagian-bahagian yang mungkin kurang jelas, dijelaskan oleh para fuqaha, tak mengapa. Tetapi jangan dipadamkan hadis tu, dengar yang saya kata macam mana. Ini adalah pendekatan yang salah di dalam memahami atau mempelajari agama. Maka dengan itu, kita di dalam membaca kitab-kitab hadis ni, kita pertama kita akan jelaskan hadis tu apa. Selepas daripada itu, kita bagi tahu fuqaha kata apa dalam nak memahami hadis itu. Bukan kita bawa kalam fuqaha, awak tak perlu tahu Nabi kata apa. Itu tak betul. Itu tidak betul. Letakkan dulu kalam Nabi SAW, kemudian apabila ada tempat yang mungkin boleh berbeza pendapat, tak apa, kita dengar ulama-ulama ni kata apa dalam nak memahami benda tu. Sebab mungkin kita tak tercapai untuk memahaminya, tak apa, kita dengar pandangan mereka. Dan para fuqaha dan ulama, mereka bukan seorang, kita nak dengar semua mereka. Seboleh banyak mungkin di kalangan para ulama sunnah itu, kita nak dengar mereka. Fulan kata apa, fulan kata apa, fulan kata apa, dan apa argument dia, apa hujah dan apa alasan dia. Dengan itu maka kita akan memahami agama daripada sumbernya asal. Setengah orang kata geng-geng nak ikut Quran dan sunnah tu, suruh dia baca Quran sunnah, buat mazhab sendiri. Itu sebahagian yang telan ubat tancok. Orang yang tak dapat faham. Kita berkata kita mendengar Quran dan sunnah. Kalau tidak, awak ceramah, awak jangan sebut ayat Quran. Pasal apa awak ceramah sebut ayat Quran? Dah awak bukan mampu faham Quran, awak bukan mampu faham sunnah, awak bukan mujtahid, awak jangan sebut. Awak pergi ceramah saja. Sebahagian awak menyanyi lagu Hindustan, sebahagian awak bagi pendapat awak. Tidak begitu. Tidak begitu. Maka dengan itu, maka Nabi SAW memberikan garis panduan ini supaya hati kita sentiasa kita ingat Nabi dulu solat macam mana. Sebab the only orang yang Allah Ta'ala, person yang Allah hantar kepada kita umat akhir zaman, yang mendapat wahyu untuk disampaikan kepada kita, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hal ini basic, tapi mesti need to be repeated, mesti diulang supaya orang sentiasa ingat ini asasnya, ini sumbernya. Macam kita Al-Quran umpamanya. Al-Quran, nak bagi mudah faham, Al-Quran ni satu saja. Walaupun ada qiraat yang berbagai-bagai, tapi akhirnya satu Quran. Itulah Quran yang dibaca di Arab Saudi, di Malaysia, di Pakistan, di Eropah. Orang Islam hanya ada satu versi Quran. Tak ada 3-4 versi Quran. Kalau ada orang tambah apa semua yang sesat, tak ada. Quran mangqul ilaina bitawatur, telah dibawa kepada kita dengan mutawatir. Ini dia. Ada qiraat-qiraat yang lain, tapi tetapi Quran Utsmani itu dia yang ada pada kita. Penterjemah, bila nak faham Quran, orang yang tak boleh mampu faham Quran, orang Melayu tak mampu faham Quran, orang India yang tak mampu faham Quran, orang Afrika yang tak mampu faham Quran kerana dia bukan berbahasa Arab, di tepi Quran tu ataupun dalam Quran tu yang dia baca, ada terjemahan di dalam bahasa mereka, terjemahan ke dalam bahasa mereka. Terjemahan itu dibuat oleh penterjemah. Kadang-kadang penterjemah ni terjemah macam ni, mari penterjemah ni terjemah macam ni pula. Mari penterjemah ni kita tengok diterjemah macam lain, pada nas yang sama, nas yang sama, ayat Quran yang sama. Mungkin tak apa, kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang tepat. Sebahagian mengaji bahasa Arab, sebahagian study. Tapi apapun
nas yang asal mesti dikekalkan. Yang ni yang original. Tak apalah, penterjemah ni faham macam ni, penterjemah ni faham macam ni, tapi teks Arab mesti ada. Kalau kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang teks yang diturun pada Nabi itu kena ada. Tak boleh katakanlah Allah satu, hak satu katakanlah Allah tunggal. Yang teks Arab tak, yang asal tak ada, teks terjemahan saja. Nanti dia jadi macam Bible, banyak version tak tahu yang mana betul, sebab tak ada rujukan yang asal. Orang Islam mungkin ada banyak dia baca terjemahan ni lain, terjemahan ni macam lain, tapi Quran yang asal tetap satu. Boleh kita debat balik, mungkin terjemahan dia ni kurang tepat, dia terjemah, mungkin terjemahan ni lebih tepat, tak apa, tapi Quran yang asal ada. Kita tak ada kata ada banyak jenis Quran. Saya nak bagi faham apa? Apapun versi asal kena ada. Mungkin dalam mazhab ni dia kata macam ni, mazhab ni dia kata macam ni, tapi hadis yang asal mesti kekal, supaya kita dapat merasai itu adalah teks asalnya. Di situ hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajar. Sebab itu dalam hadis kadang-kadang Nabi solat di atas mimbar. Kenapa? Nabi kata, bila Nabi solat atas mimbar, Nabi kata, innama sana'tu li ta'allamu salati. Aku solat tu kerana untuk aku mau kamu belajar solat aku. Bila Nabi nak sujud, Nabi turun daripada mimbar, supaya orang di belakang dapat tahu, oh macam ni Nabi solat. Sekarang mungkin kita dah biasa, sebab dah daripada kecil kita tengok orang solat. Para sahabat pada zaman itu baru nak tengok macam mana Nabi SAW solat. Okey, itu satu bahagian. Oleh kerana solat ini merangkumi banyak bahagian. Ada bahagian perbuatan, ada juga bahagian bacaan. So bukan saja perbuatan kita mengikut Nabi, bacaan juga adalah mengikut Nabi. Dan lebih daripada itu adalah utama, jika khusyuk kita, ingatan kita kepada Allah itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak tercapai seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berusaha supaya kita ingat kepada Allah di dalam solat. Tapi kalau solat daripada takbir sampai bagi salam tak ingat apa, teringat salam dah. Semayang untuk imam tadi, ingat-ingat salam dah. Kita tanya dah, tadi rakaat pertama tu imam baca apa? Surah. Baca apa? Dia tak ingat. Rakaat kedua tu imam baca apa? Tak ingat. Sebab dia terbang tu. Dia tak duduk. Tubuh dia saja dalam saf tu dia tak ada. Dan itu berlaku. Kalau itu kadang-kadang sifat solat Nabi dia belajar, dia tak belajar pula tentang kesungguhan khusyuk Nabi SAW yang patut kita belajar. Saya suka sikit nak sentuh apa yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Sikit sebelum saya nak baca dua hadis ni. Nanti saya akan baca hadis satu lagi. Kita tak akan dapat, dia kata, memahami solat jika kita tak begitu memahami tentang tabiat, apa itu sifat al-abd, sifat hamba, dan apa itu sifat ar-rabb, sifat Tuhan. Ini dua bahagian, kata dia. Allah jadikan hamba dengan Allah ni, apabila kita semua berhubung dengan Allah. Solat kita berhubung dengan Allah, zikir kita berhubung dengan Allah, baca Quran, kita tawaf, kita sa'i, kita haji, jiwa kita berhubung dengan Allah. Perhubungan insan dengan Allah ini sangat ajaib, tak dapat kita lafazkan dengan kata-kata. Jika kita renung diri kita, ajaib hubungan ni, sangat gharib wa farid, sangat pelik
dan sangat unik. Kita bercinta dengan Tuhan tak seperti mana kita kasih pada manusia. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, dengan Allah Jalla wa'ala, tak sama dengan ketika kita berbicara dengan orang lain. Bagaimana perasaan yang memenuhi jiwa kita, khusyuk kita, sangat berbeda. Dan Allah khususkan hal ini, keadaan ini, hanya hubungan itu antara hamba dengannya. Siapa yang tidak pernah merasai hubungan manis antara dia dengan Allah, dia gagal di dalam semua amal ibadatnya. Kalau siapa yang kata dia telah solat tapi dia tak jumpa Allah dalam solat dia, dia tahu habis dah sembahyang, lepas tu dia nak balik, berarti dia tidak menemui makna salat. Dia tak menemui makna salat. Seorang lelaki jumpa perempuan, dia jumpa biasa, dia kenal perempuan tu. Perempuan jumpa lelaki juga sama. Pada hari dia kenal biasa dengan satu orang perempuan, dengan hari dia bercinta dengan perempuan tu, perasaannya berbeda, dia lihatnya berbeda, segalanya berbeda, ingatannya berbeda, nilai wanita itu berbeda, dan tindakan lelaki itu pada wanita itu juga berbeda kalau mereka bercinta. Itu cinta. Hubungan seorang anak dengan ibu apabila dia cinta pada ibu dia. Kita heran, kadang-kadang orang yang tak tahu, mungkin orang yang tak faham, bagaimana satu ibu sanggup buat satu pengorbanan. Buat apalah yang mak dia duk susah-susah sangat kat dia. Mak dia hanya boleh jawab, kau tak faham perasaan ibu. Cinta itu antara manusia. Apabila hamba dia berkorban untuk Allah, apabila dia khusyuk dalam solatnya, kemudian hasil daripada solat dia keluar, saya buat contohlah, macam orang barat heran, rakyat Palestin kena bom macam-macam kena, tapi masih lagi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah bagi selamat, ya Allah berilah kemenangan. Tak pernah satu masa mereka mencerca Allah. Yang hanya duduk dalam keadaan aman, kadang-kadang tak cukup sikit, kenapalah Tuhan bagi kita macam ni? Sehingga ada seorang aktivis gereja perempuan tadi saya tengok, dia kata kalau Tuhan itu benar wujud, orang Palestin itu adalah merupakan people of God, mereka adalah orang Tuhan. Pasal orang lain Islam pun macam tu mungkin, tapi tidak, mereka tak pernah tengok bagaimana orang Islam dalam segala keadaan, susah pun Alhamdulillah, bom kena pun Alhamdulillah, anak dia mati pun inna lillahi, tidak pernah mereka mencerca. Bayangkan orang-orang barat yang buat filem macam-macam, God must be crazy dan macam-macam benda-benda, God delusion, berbagai karut marut mereka tentang Tuhan, kerana mereka tidak mengenali Tuhan. Penipuan Tuhan, Tuhan tak betul. Maka mereka tak memahami mengapa orang Islam begitu sakral, begitu mensakralkan agama mereka. Kenapa orang Islam? Kerana orang kata kat Nabi Muhammad sanggup pergi beribu-ribu, marah, lebih marah daripada orang bom rumah mereka. Mengapa orang Islam sanggup untuk mati? Kita tak dengar sebanyak rakyat Palestin yang dibom tu kata, kamulah Hamas punya pasal, kami semua ni kena. Yang kita duk tengok, ada 2-3 orang mangkak mana kata Hamas lah punya pasal, yang dia sambil duk makan makanan di rumah dia dengan selesa dan melihat kepada di media massa saja. Tapi kerana orang tak memahami makna, kenapa para sahabat itu mencintai Nabi dengan kecintaan yang luar biasa, tak boleh pergi perang menangis. Kita tak boleh perang, lega aku kalau ingat aku kena lah,
Sebab satu hubungan yang tidak dapat dipahami. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia sebut beberapa sudut yang saya nak sebut. Insan ni Allah jadikan dia pelik. Dia insan ini dia ghamid wal mutanaqid, dia kata. Dia sangat tak jelas dan bertentangan dalam diri dia. Insan dhaif, lemah. Tapi dia sukakan kekuatan, dia suka tunjuk dia kuat. Dia suka untuk mengatasi, dia suka menang. Itu manusia. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu miskin, Allah kata. Tapi insan tak suka miskin, insan suka kaya. Dia mencintai kekayaan. Insan semua tahu kita akan fana, kita akan musnah, kita akan mati. Tapi kita tak berapa bercakap tentang hal tu. Kita bercakap tentang umur panjang. Kita bercakap projek-projek masa depan yang akan membolehkan kita kekal dengan kekayaan. Itu insan. Insan terdedah pada penyakit, demam, keluar sikit kena hujan, sesema. Lemahnya insan tu. Tapi tajuk yang diangkat dalam hidup dia ialah tajuk sihat, tajuk kuat, tajuk selamat. Hal diri dia macam ni, kesukaan dia yang ini. Itu insan, kata Maulana Abdul Hasan. Banyak insan, ada banyak benda dalam hidup. Ada tangan yang dia perlukan, ada kaki yang dia perlukan, ada makanan yang dia perlukan, ada tubuh pikiran, ada mata yang dia tengok. Ini semua tak boleh dibeli dengan millions, jutaan harta pun orang tak beli. Boleh dah aku beli 2 biji mata dengan aku bayar 20 juta. Orang tak mau, orang tak jual. Melainkan gila kawan tu. Tak mau hidup dah. Tapi insan, dia tak akan fikir sangat apa yang dia ada. Dia tak akan fikir, Masya Allah aku ada makan, aku ada rumah. Dia sedang berfikir apa yang tak ada. Kenapa aku belum ada kereta tu? Kenapa aku belum memiliki itu? Dia berfikir pada sesuatu yang belum dia miliki dan ada. Dia sentiasa lupa kepada benda yang sudah dia ada. Itu insan. Apa yang kita ada, kita jarang. Walaupun kita tahu kita ada, Alhamdulillah, tapi jarang orang sangat nak memuji apa yang dia telah ada. Dia kata member aku tu, Masya Allah, kereta dia dibandingkan kereta aku ni, aku tengok cemburu. Tidur tak lena teringat kereta member dia besar tadi. Dia memikirkan apa yang dia nak ada di hadapan. Itu insan. Allah tahu penciptaan itu. Kalau hal itu dibiarkan, dia menjadi makhluk yang gelojoh. Dia akan menjadi makhluk yang bertempur. Dia menjadi makhluk yang sentiasa tak tenteram dengan diri dia sendiri. Kerana diri dia macam ni, yang dia nak macam ni. Itu insan. Sebab tu bila Allah kata, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami bentangkan amanah pada langit, bumi, bukit, bukau, gunung, gandang. Semuanya tak berani, semuanya takut nak pegang, nak ambil amanahnya, melainkan insan. Kerana dia sangat zalim dan dia jahil. Dia lupa tentang diri dia. Tapi Allah Jalla wa'ala dalam masa yang sama, insan ini dia hanun dan alif. Hanun, dia nampak kadang-kadang sudut tu tamak dia kepada apa yang dia tak ada. Tapi insan juga, dia suka dimanjakan. Sebab itu dia akan terpana dengan pemandangan yang cantik, alam yang indah, puisi-puisi yang sedap didengar oleh telinga, kalimat-kalimat yang baik, sentuhan-sentuhan yang manja. Insan suka. Tak ada insan yang kata aku tak suka, aku suka orang tumbuk aku. Tak ada. Insan suka.
Tak ada kata wanita ataupun lelaki, kalau orang cakap baik dengan dia, dia tak suka. Han tengking aku bagus aku puas. Itu memang ada fuse meletup lah. Tapi insan yang biasa, insan yang normal, di samping ketamakan yang ada, dia inginkan dia dimanjakan, dia dilayan dengan baik, dia ingin tengok pemandangan yang elok, dia ingin melihat hijauan, dia ingin mendengar lagu, suara-suara yang baik. Insan itu semua tak dapat dipenuhi perasaan dia, melainkan satu pihak, melainkan yang absolut, mutlak kuat, mutlak berkuasa, mutlak boleh memberikan kebahagiaan, mutlak boleh menunaikan hal ini, tidak ada melainkan Allah Azza wa Jalla. Dengan segala keadaan diri dia, kehendak dia, bila dia sujud pada Allah dalam salat, dia menemui punca untuk mencari diri dia dan ke mana penamatnya. Itulah salat yang Allah jadikan penghubung antara insan dengan Allah. Kau sembah aku akan menampungi perasaanmu itu, aku akan membimbing. Seperti kita, Rabbighfirli warhamni wahdini, tunjukkan aku, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, supaya kami dapat membetulkan segala gelora keinsanan ini, dan kehendak ada tempat untuk disandarkan. Maka Allah mendamaikan gelojohan insan, menjadikan dirinya bersandar kepada Tuhan Jalla wa'ala. Sebab itu di dalam salat yang benar dan khusyuk, manusia menemui kebahagiaan. Tapi kalau dia salat, dia gagal menemui kebahagiaan, gagal untuk membaiki segala gelora yang bertembung di dalam diri seorang insan, salatnya belum lagi berperanan seperti yang sepatutnya. Yang Allah kata, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk kamu mengingatiku. Faham tuan-tuan? Sebab itu maksudnya. Itu maksudnya. Bila kita kempen di Perlis ni, kempen Perlis bersolat. Kita buat kempen Perlis bersolat. Kita mau kalau boleh semua orang Perlis ni solat. Kadang-kadang bapa anak dia tak pergi sekolah, dia marah. Okeylah, baguslah, tak apalah, kenalah pergi sekolah. Anak dia tak buat kerja tertentu, dia marah. Tapi anak dia tak solat, dia tak kata apa. Kerja dia tu, wa'mur ahlaka bis-salah, suruh ahlimu bersolat. Dia mai sembahyang Jumaat, anak dia tak mai, dia tak kisah. Anak tak mai sembahyang Jumaat, tak tahu pergi mana atau budak ni balok. Banyak tu ya. Dia kata anak dia balok. Dia pun ada sikit balok lah, dia tak suruh anak dia mai. Sedangkan itu kemudian dia tertanya-tanya, kenapa tak bahagia rumah tangga kami? Kenapa sentiasa dia tak kena saya, isteri saya, anak-anak saya? Kerana tak sujud pada Allah. Rumah yang patutnya sujud pada Allah, rumah yang pada malam hari mendengar tilawatul Quran, pada kesunyian malam bangun menunaikan salat. Bukan hubungan suami isteri sekadar hubungan isteri dia masak, suami dia makan saja. Tapi agama ajar lebih jauh. Isteri mengejutkan suami bangun tahajud, suami mengejutkan isteri bangun tahajud. Isteri mengingatkan suami waktu salat, suami mengingatkan isteri waktu salat, mengingatkan tentang ibadah yang lain. Ibu bapa bukan sekadar bagi anak makan saja, tapi memastikan mereka menunaikan salat. Qu anfusakum wa ahlikum nara,
jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan sebagian orang, dia belajar sifat solat Nabi sunnah habis khatam buku sifat solat Nabi sunnah Nabi. Alhamdulillah, baguslah. Tapi kita jumpa dia, anak dia tak solat, dia tak kisah. Dia kena menyuruh anak dia solat. Dalam hadis Malik Ibn Huwairis ni, Nabi suruh depa budak muda ni balik ke keluarga mereka, suruh ahli keluarga mereka untuk menunaikan ajar salat dan suruh menunaikan salat. Dan bila anak dah salat, bukan sekadar dia salat saja, kita mesti pastikan dia salat dengan cara yang betul. Bukan sekadar dia salat saja, tetapi dia juga hendaklah salat lebih daripada kebiasaan. Bangun, suruh dia berpuasa sunat, suruh dia juga mungkin untuk bertahajud. Bila anak mengadu pada ayah, dia masalah sekian-sekian, bukan sekadar ayah dia kata tak apa, ayah boleh selesaikan, tapi dia ajar anak dia doa pada Allah, istighfar banyak-banyak, berdoa, Allah akan menunaikan hajat hambanya. Bagaimana nak berdoa kalau dia tidak bersolat? Bagaimana nak berdoa kalau dia pun kurang membanyakkan zikir mengingati Allah? Tuan-tuan semua yang hadir ni ada keluarga, hidupkan solat di kalangan keluarga. Jangan alhamdulillah kita mari kuliah malam ni, anak laki kita pun kita tak tahu malam ni dia pergi melepak kat mana. Yang perempuan pun tak tahu anak kita semayang ke tak. Aku kira aku lah masuk syurga, dia pun nak pergi masuk neraka, aku tak kisah lah. Tak, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Salat, pergi bangunkan keluarga pagi-pagi, bangunkan isteri, ajak mereka pergi salat di masjid. Pagi-pagi keluar dengan segar, sedut udara, pergi jumpa kaum muslimin, sama-sama menyebut amin. Minta Allah mustajabkan. Ketika kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, kita sebut bersama kaum muslimin yang lain amin. Dan kita memulakan hari kita. Kita memulakan hari kita. Ini adalah kehidupan orang Muslim. Kehidupan orang Muslim. Dan pentingnya salat yang Nabi SAW sebut. Ada berapa minit lagi? Saya nak baca satu hadis sebab berapa minit? Masuk lah. Tak ada masa kecederaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab beberapa soalan. Ini sebagian soalan yang ditanya di sini. Semua soalan-soalan ni jika dia tengok, semua kita bahas lah dalam kuliah-kuliah yang lepas. Di dalam hadis-hadis yang ni telah dibahaskan. Cuma hanya satu soalan, ada orang komplain ke pasal khutbah. Saya ingat 2 minggu lepas dia hantar kerana dia kata khutbah tu tak betul. Sebab dalam khutbah tu menulis Islam bukan agama yang suka berperang. Sedangkan Allah menyebut kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kamu perang. Yang ni pun baguslah dia hantar mari ke pejabat dengan surat dia, tak apa. Saya jawab sebab mungkin dia salah faham antara Allah mewajibkan dan benda itu menjadi kesukaan orang Islam atau orang Islam, itu berbeza. Peperangan, Islam pada asalnya tak suka berlaku perang. Islam sukakan damai. Berperang hanyalah Islam pilih apabila keadaan itu terpaksa, bukan tak pasal-pasal pergi perang. Nabi sebut wala tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu.
Jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Jika kamu berjumpa, bertembung, maka kamu tetap lawanlah. Tapi bukan suka-suka pergi cari musuh. Allah suka kepada perdamaian. Allah suka. Wa idza janahu lil silmi fajnahla. Jika mereka itu cenderung kepada perdamaian, kamu cenderung kepadanya. Ini tak betul anggapan. Quran juga kata kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kamu hukum bunuh balas. Adakah Islam suka manusia dibunuh balas? Tak. Tapi diwajibkan hukum tu kerana ada orang bunuh. Diwajibkan perang kerana ada orang berperang. Takkan nak serah diri orang Islam. Tapi dalam keadaan kalau aman ataupun damai, Islam sukakan keamanan. Sebab tu Nabi kata fas'alullah al-afiyah, mintalah pada Allah keafiatan, kesejahteraan. Ini untuk dia faham. Soalan dia satu lagi yang ni, suami suka memuji ustazah dibandingkan isteri, sehingga isteri merasa terhina dan kecewa. Apa pendapat Dr. Mazhar? Dia kata pasal ustazah ni cantik. Orang lelaki, bukan bela, orang lelaki, orang perempuan pun sama. Manusia yang saya kata insan tadi, dia suka hak cantik. Tak ada orang yang kata aku kalau tengok lagi perempuan tuduh lagi tu aku suka. Jarang lah. Melainkan mungkin dia makan belacan lebih ke apa, saya tak pasti. Tapi normalnya manusia suka yang cantik. Dia suka jamal. Allah sendiri, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka, Allah tu cantik dan suka yang cantik. Kita suka yang cantik. Perempuan pun sama. Dia mesti suka lelaki yang handsome. Kalau tak handsome pun yang kemas, yang berkarisma, yang berwibawa. Sebab tu orang lelaki pun dia kena kemas. Macam saya kata, tak boleh kita selekeh sampai bini, orang tanya bini kita, mana suami hang? Ada tu. Yang mana? Malas aku nak tunjuk. Teruk lah kalau kita macam tu, memang out lah. Kan? Mesti sama juga. Saya bukan nak bela. Lelaki bila dia tengok perempuan kemudian jatuh cinta ataupun dia suka, itu tanda lelaki kita itu lelaki. Tanda suami kita itu lelaki. Dia bukan hak macam hak dalam video hak duk keluar baru ni tu. Bukan. Tak tahulah video di negeri mana kan. Dia lelaki lah. Tengok perempuan, dia ada rangsangan kepada diri dia. Lelaki lah tu. Kalau dia tengok jantan dia ada rangsangan, masalah tu. Cumanya hal itu berlaku kepada lelaki yang normal. Bila tengok perempuan mungkin akan ada keinginan hatta kepada Nabi SAW. Sebab itulah bilang hadis Bilal, yang Bilal duduk dengan Nabi dan kemudian hadis sahih, keluar kemudian dia tengok Nabi masuk dalam dan Nabi mandi dan Nabi keluar. Maka tanya, ma bika ya Rasulullah, ada apa ke? Nabi kata, marrat bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa fa asabtu ba'da azwaji fadhalika faf'alu. Nabi kata satu perempuan tadi lalu timbul di dalam diriku satu perasaan inginkan wanita, syahwatun nisa, syahwat kepada wanita. Aku dapatkan isteri aku. Yang demikian itu kamu lakukan. Maksudnya kalau kamu tengok perempuan dan kamu rasa timbul syahwat perempuan, kamu balik dapatkan siapa? Isteri kamu. Tapi kalau dia tengok yang di jalan tu cantik, balik di rumah takut, kacau. Maksudnya apa? Maksudnya yang isteri di rumah tu kena bagi elok lah. Sebab ada cabaran. Dia pergi ikut jalan, dia tengok cantik perempuan, balik tengok isteri dia terkejut. Ni pakai apa ni? Bau pun tak tahan dah dia. Sama juga sebaliknya, wanita pun ada nafsu. Dia tengok suami dia handsome, elok,
Jangan dia tengok semua lelaki elok, tengok suami dia janggut ada, bihun pun kot tengah ni ada sengkangkut satu, laksa punya kuah pun ada kot tepi ni. Macam mana? Sebab tu Nabi sukakan wangi-wangian. Dan begitulah, seperti mana kita nak, demikian wanita nak. Saya bukan kata boleh duk pergi mengorat orang kat jalan ke apa, tapi insan, manusia, bila dia tengok cantik sana, dia tengok isteri dia pun, oh cantik, elok. Kalau tak elok pun pakai bagi kemas, bagi cantik lah kan. Ini dah lah tak elok, rambut khusu masai menaik macam ni kan. Bukan saja suami dia, kucing pun terkejut. Jadi begitulah. Bukanlah saya bela suami dia apa tadi, supaya seimbang. Ini kita jawablah ni, dia tanya, betulkah anak yang belum matang dosa ibu bapa tanggung? Dalam agama ni tak ada orang ni tanggung dosa orang ni, tak ada. Yang ada satu orang menanggung dosa dia sendiri. Kalau dia hasut orang buat jahat, yang dia tanggung tu, kau tu buat jahat, dia dapat habuan, bukan dosa kau tu, dosa dia kerana menyebabkan kau tu buat jahat. Setiap kali orang tu buat jahat, man sanna sunnatan sayyiatan, siapa yang buat sunnah yang jahat tu, yang tak betul, sunnah saya ni yang salah, bid'ah ke, dosa ke, yang orang lain buat, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, dan tanggung dosa dia, tanggung dosa dia, dan tanggung dosa orang yang buat tu. Bukan dosa orang buat tu, orang tu tak berdosa, kerana setiap kali kawan tu buat, dialah punca. So dia mendapat habuan daripada apa yang kawan tu buat. Kawan yang buat itu juga dapat dosa, melainkan kawan tu jahil, dia ustaz, dia pihak yang ni yang Nabi buat, dia pun tahu Nabi tak buat, kawan tu amal lah benda tu dengan sangka Nabi buat, rupanya dia tipu, dia tanggung, kawan tu tak tanggung. Melainkan orang tu telah diberitahu yang benar padanya. Berikutnya ialah, kalau anak dia yang dia tanggung apa? Dosa dia tak mendidik anak dia, yang tu dia tanggung, bukan dosa anak dia. Kalau belum matang, budak tu tak berdosa. Tetapi jika manusia, budak tu buat satu benda, anak dia bagi pecah kereta orang lain, yang tu bukan soal dosa, dia kena tanggung kerugian. Dia antara hubungan dia dengan manusia, anak di bawah penjagaan dia, dia kena tanggung kerugian. Kalau dia tak bayar, dia berdosa. Sebab itu tanggungjawab dia. Mungkin dia tak niat pun, dia tak suruh anak dia buat, tapi kalau buat, dia menanggung apa yang anak dia lakukan. Kalau tidak ada peraturan dalam dunia ni. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, terima kasih tuan-tuan, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.